saya beritahu di grup kita nak buat revision sikit dan juga kira murajaah lah. Kalau hafazan tu kira murajaah. Kalau Quran kita ada murajaah sebab kalau tak ada murajaah tak edit kan, dia bertambah ke depan, belakang pun sama cicir juga kan. Suka tu Musim cicir. belakang ingatkan apa tu, gerabak tu panjang, rupanya memang tinggal kepala je, badan semua cicir. Yang risau tu. Kita nak lihat, nak ulang kaji sikit, tapi kita ulang kaji dengan kita membuat latihan. Kita ulang kaji dengan kita membuat latihan, insya-Allah. Baik. Kita nak lihat pada ayat dan kita nak ambil semua apa yang dah kita pelajari dari isim, kan, tanda-tanda isim, tanda tambahan bagi isim, tanda depan, tanda yang duduk di belakang, juga fi'il, kan. Kita ada tanda umum untuk fi'il yang duduk di depan dan juga kita dah masuk pada fi'il mudhari'. Jadi kita nak ambil sekali fi'il mudhari' semualah, 8 dhamir tu. Kesemuanya kita nak ambil, insya-Allah kita nak lihat pada kita nak apply pada ayat ni, insya-Allah. Sekaligus semua, insya-Allah. Oh, sekaligus semua. Kita gerak slow. Slow-slow lah gerak. Mula-mula ni saya akan buat dulu beberapa ayat sebelum saya bertanyakan soalan dan tanya soalan. Mungkin kita ambil beberapa orang nanti yang nak mencuba. Tapi untuk permulaan saya mulakan dulu, insya-Allah. Baik. Saya nak ambil surah apa surah. Ustaz, sebelum Ustaz mula Ustaz, saya ada Baik. satu soalan. Baik, silakan. Yang fi'il madi tu Ustaz, yang didahului dengan sin dengan saufa tu. Baik. Kalau ikut tengok terjemahan dia ada perkataan akan kan? Betul. So Ustaz kata tu continuous kan? Ya, betul. So masih lagi past tense tapi dia continuous tense. So tak. Dia memang sin dan juga saufa. Dia hanya akan bersambung dengan fi'il yang satu lagi, fi'il mudhari' sahaja. Mudhari'. Okey. Dia hanya sama dengan fi'il mudhari'. Dalam fi'il madi tu, fi'il madi ni sebenarnya past tense Ustaz. Ya, betul. Tapi ada mudhari' apa tadi? Mudhari', betul. Present and continuous tense tu. Fi'il madi dengan fi'il mudhari' tu berbeza kan? Ya, berbeza. Madi dia cerita tentang past tense. Mudhari' dia cerita tentang present, future and continuous. Itulah. So untuk tanda umum tu kan, untuk kedua-dua fi'il lah, madhi dan juga mudhari'. Yang tanda umum sin dan juga saufa tu kiranya dia adalah yang kita nak tahu selepas itu adalah fi'il. Cuma fi'il apa, madhi ataupun mudhari', itu waktu tu kita belum masuk lagi. Kan, kita cuma ambil tanda umum saja. Selepas daripada sin dan juga saufa, dia adalah fi'il. Cuma fi'il apa kita belum lagi lihat pada waktu itu. Okey, faham. Terima kasih Ustaz. Baik, sama. Ustaz. Ya, saya silakan. Saya ada masalah sikit Ustaz. Sebab saya belajar ni Ustaz, saya baca Quran tak lancar sangat Ustaz. Jadi asyik terfikir ni madi, ini fi'il, ini apa, ini tu. Jadi jumpa ni apa, isim ke apa ni. Jadi kita letak situ kan Ustaz. Kita nak overcome tu Ustaz. Okay, baik. Mungkin boleh set dalam kepala bila nak baca yang contoh kalau katakan baca hari tu nak baca satu juzuk contohnya kan. So boleh pecahkan setiap kali baca itu mungkin 5 muka ataupun 10 muka, ikut berapa muka surat yang kita biasa baca lah sekali kan. Kalau kita biasa baca setiap waktu solat 5 muka surat contohnya. So kita set je, kita baca macam biasa 5 muka surat kan. Semua kita set dalam kepala kita, okey sabar, kejap lagi lepas dah habis 5 muka surat, kita tengok balik dia punya isim fi'il harf dia. Macam tu. Supaya menenangkan diri sekejap kan.
daripada melihat kepada isim dan juga fi'il ataupun harf. Tapi sebenarnya tujuan akhir kita nanti, kita nak pergi ke arah situ. Bila kita dengar orang baca ataupun kita sendiri baca, kita dah boleh tahu dah perkataan itu dalam bentuk apa, isim ataupun fi'il. Kenapa? Kerana kita nanti akan tahu penceritaan dia, dan bila kita kenal fi'il dan juga isim, maka dia akan memberi makna tambahan, kefahaman tambahan ketika kita membaca Al-Quran, kan? Jadi kita harapkan bila kita baca Quran tanpa lihat terjemahan, kita dah boleh agak dah nanti bentuk perkataan dia apa dan apa dia punya tadabbur, mungkin secara ringkas dia, yang maklumat itu kita tak dapat daripada terjemahan. Tapi untuk permulaan ni begitulah, kan, saya ada juga yang mengadu, macam jurusan mengadu juga, kan, tak habis nak baca, tak habis. Dia tak habis, Ustaz, sebab kenapa mereka dalam satu ayat tu begitu jadinya. Betul. Betul. Ada yang bulan Ramadan yang lepas, kan, lepas dia masuk kelas bahasa Arab, kan, kita dia dah lihat kesan daripada tadabbur, dia dah tahulah nak guna apply sendiri dan apa tadabbur yang dia boleh ambil, kan. Dia kata, Ustaz, saya selalunya ialah Ramadan biasalah khatam, tapi tahun ni saya dapat 15 juzuk je, kan. Seorang tu dapat 20 juzuk je, tak dapat nak habis. Sebab bila baca tu lepas tu ralik duk tengok kepada makna, tengok kepada bahasa yang digunakan tu apa maklumat yang tambahan yang didapat ekstra daripada terjemahan. Dan itu satu perkara yang baiklah, satu perkara yang baik. Walaupun tak khatam, tapi kita dapat ambil makna daripada situ. Dan kalau kita khatam, kan, kita dapat juga ambil makna daripada apa yang kita baca, itu lebih baiklah, kan, itu lebih baik. Terpulang lihat pada kita yang mana tidak ada masalah, insya-Allah. Tapi mula-mula biasalah, kan. Kalau kita dah mula nak melihat kepada perkataan tu, sangat baiklah tu, sebab kita dah mula menghargai perkataan-perkataan dalam Al-Quran. Dah mula menghargai itu satu perkara yang bagus, sangat bagus. Terima kasih, Ustaz. Baik, sama. Baik. Okey, saya nak buat pada muka surat 468 surah Ghafir. Surah Ghafir muka surat 468. Baik, saya nak mulakan dulu. Kita nak ambil apa yang telah kita pelajari dari isim dan juga fi'il, insya-Allah. Baik. Kalau ada yang kurang jelas boleh tolong tanya. Tanya je terus. Tanya terus. Baik, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana. Jadi kita itu kita tahu kita boleh potong kat situ. So Rabba, kalau lihat pada tanda dia tak ada, tetapi kalau kita lihat pada makna, kita tahu Rabba maksudnya ialah Allah, kan, ataupun Tuhan. Jadi kita tahu Allah ataupun Tuhan, dia sudah semestinya bukan kata kerja, kan. Dia mesti kata nama, iaitu isim. Na. Baik. Na, kita jumpa na di akhir perkataan. Yang kita nak kena lihat juga adalah apa? Huruf sebelum na tu. Huruf sebelum na tu ada baris ke tak ada baris, kan? Sebab kalau ada baris, maka kita boleh potong dia. Kita boleh asingkan dia. Tapi kalau kata sebelum na ini sukun. Katakan Rabbna. Contoh Rabbna. Kan? Na juga, tapi sebelum tu sukun. Maka kita boleh potong tak? Kita tak boleh potong na tu. Sebab apa? Dia sebahagian daripada perkataan. Baik. Tak boleh jadi fi'il, Ustaz. Dia akan jadi, semua ni akan jadi fi'il lah. Dia akan jadi na yang fi'il.
So dia Dahulu tu. so kita tak boleh nak potong dia kat situ sebab kita kena ambil dia sebagai satu perkataan semu. Rabbna. Kita tak boleh nak potong dia. So tapi na tu adalah dia akan jadi fi'il. Kan? Dia akan jadi fi'il. Dia berbeza dengan nun alif yang sebelumnya huruf itu berbaris, maka dia akan jadi isim. Dia akan jadi isim, kan? Dari segi terjemahan sudah tentunya juga berbeza. Kalau Rabbana, terjemahan dia ialah wahai Tuhan kami. Wahai Tuhan kami. Kalau Rabbna, kan? Rabb ini kalau kita nak ambil dia juga kalau kita ambil perkataan Tuhan lah, ambillah juga senang. Rabb tu Tuhan. Maksud dia telah Tuhan oleh kami. Kan? Kami telah Tuhan. Kan? So maknanya berbeza dengan Rabbana, jauh berbeza. Maka bezanya pada apa? Pada na itu. Boleh dipotong ataupun tak boleh dipotong. Kita nak berhati-hati dekat situ kerana dia akan beza menjadi isim ataupun fi'il. Baik, wa adkhilhum. Wa adkhilhum. Kita potong mana bahagian yang kita tahu. Depan ni kita tak pasti, kita biar, tapi kita tahu hum ini. So kita potong hum. Hum ini dia adalah isim. Kan? Kalau orang kata dia dhamir, Wow, tak boleh potong. Waw boleh potong. Kalau kita tahu waw ini dia bukan sebahagian daripada perkataan, kita boleh potong. Dan selalunya kan waw itu dia bukan sebahagian daripada perkataan tapi tetap kena berhati-hati. Kan, kerana ada waw yang dia sebahagian daripada perkataan. Baik, hum dia adalah isim. Kan? Isim dalam kurungan dia adalah apa? Kalau orang kata dia ni adalah dhamir. Kan betul tak? Betul juga. Kan, tak ada masalah. Cuma dia punya kategori besar dia adalah isim. Sebab kita sekarang tengah nak kenal setiap perkataan tu isim ke fi'il ataupun harf. Kalau fi'il nanti kita ambil adalah fi'il madhi sahaja. Jannati. Isim. Kita tahu maknanya adalah syurga. Kan? Maka syurga Dia ada baris bawah. kita tahu dia bukan kata kerja dan dia juga berbaris bawah. Maka dia adalah isim. Adnin. Apa tanda yang ada pada adnin? Kita ada tanwin. Kan? Maka adnin dia adalah isim. Allati dia sama dengan perkataan allazi. Kan kita terus ambil dia sebagai isim. Kalau mudah nak ingat tengok je lah alif lam kat depan tu. Wa'adtahum. Baik. Potong kat perkataan hum. Baik. Wa ni adalah sebahagian daripada perkataan. Waw ini kita tak boleh nak potong sebab kali ini waw ini adalah sebahagian daripada perkataan ini. Baik, wa'adta. Apakah wa'adta? Isim, fi'il ataupun harf, kita nampak ada ta baris atas di akhir perkataan. Sebelumnya huruf tidak berbaris. Kan? Maka sepatutnya ni bentuk dia pelik sikit lah. Sebab apa? Ta itu ada syaddah. Kenapa ta tu ada syaddah? Ada dua. Sebab dia Ada. sebutan huruf dal dan sebutan huruf ta makhrajnya hampir. Jadi dia letakkan syaddah untuk sekalikan dia. So wa'adta kan pada asalnya barisnya adalah wa'adta. Di baris asal dia. Wa'adta. So bila begini lebih jelas lah, boleh nampak. Ta baris atas di akhir perkataan sebelumnya itu sukun. Okay. So bila kita jumpa ta baris atas akhir perkataan sebelumnya sukun, maka kita tahu dia adalah fi'il madhi untuk anta. Masya-Allah. Hum Mereka. dia adalah Isim dhamir. isim. Nak sebut isim dhamir boleh, tidak ada masalah. Wa man. Wa ni kita boleh potong je kan, tapi kita belum bincang lagi wa ni apa dan man ini apa. Ustaz. Ya saya. Ni maksud saya, sekejap kita jumpa antas, sekejap kita jumpa hum tu jadi satu perkataan tu yang jadi kata apa ni kan. Jadikan apa?
kita pening sikit lah dalam kata kalau yang melambatkan kita membaca. Apa hal jadi gini kan kita. Sebab domain tu dia memang home ni memang banyak lah. Home dan who, he dia memang banyak. Dan juga kum kan memang paling banyak sekali bersambung di belakang perkataan. Wa man, tadi kita potong dulu. Salaha, so wa dan juga man kita tinggalkan dulu. Salaha. Apakah salaha ini? Dia perkataan fi'il madi. Fi'il madi. Fi'il Tiga madi. baris awal, baris akhir. Tiga perkataan. Dia adalah fi'il madi, kita jumpa dia perkataan 3 huruf. Perkataan 3 huruf. Sad 1, lam yang kedua, ha yang ketiga. Perkataan 3 huruf, huruf awal dan huruf akhir berbaris atas. Dan huruf di tengah-tengah dia ada baris. Ada baris, dia bukan sukun. Dia bukan sukun. Maka dia adalah fi'il madhi. Dalam ni ada dhamir merujuk kepada Wa. min. Min dia adalah harf. Kan dalam kurungan kategori adalah huruf jar. Huruf jar. Abaihim. Kan, seperti biasa, im tu yang paling mudah sekali kita potong. Abai ada tanda baris bawah. Ada tanda berbaris bawah. Kan, maka tahu dia adalah isim. Tandanya apa? Sebab dia beri bawah yang pertama, yang kedua dia didahului huruf jar. Ada 2 tanda. Him. Him sangat mudah. Kita belum belajar huruf jar ni kan? Harf ni belum belajar kan? Harf belum. Huruf jar saja yang kita dah ambil. Harf kita tak sebut dia harf lagi lah. Sebelum ni huruf jar kita dah ambil. Yang min, ila, an, ala, fi, bi, ka, la, di. Huruf jar. Tanda isim. Bukan tanda isim Ustaz tu. Betul, dia tanda isim. Tapi tu harf tu atas tu. Okey. Kita belum ambil lagi. Save. Okey. Maka dia adalah huruf jar yang kita nak pahajikan, dia adalah tanda bagi isim. So kita ambil dulu dia adalah huruf jar. Baik. Wa azwajihim. So kita potong dekat him. Baik. Wa azwaji yang kita jumpa perkataan azwaji ini dia berbaris bawah. Maka dia adalah isim. Baik. Him mudah. Dia adalah isim. Wa dzurriyyatihim. Wa dzurriyyatihim. Sama kita potong him tu dengan zuriyat. So zuriyah ini berbaris bawah. Maka dia adalah isim. Him mudah. Isim dhamir. Isim. Innaka. Kita potong mana kita tahu ka tu kita potong. Ka dia adalah dhamir, maka dia masuk kategori isim. Anta dhamir. Dhamir juga, maka dia masuk kategori isim. Al-Azizu Al-Azizu juga adalah isim, tanda dia Alif lam. didahului alif lam. Al-Hakimu Isim. nama isim Alif lam. didahului alif lam. Nanti. Jadi kira tanda yang paling mudah sekali untuk kita kenal ialah tanda tanwin dan juga alif lam. Ini memang tanda yang antara yang paling mudah sekali lah sebab banyak sangat dalam Quran. Baik. So ayat yang ke-8, saya kira tak banyak perkataan yang belum lagi kita tahu kan? Tak banyak kan? Berapa perkataan je tak tahu lagi? Man. Inna. Man. Inna. Man dan juga inna. Aba. Waman. Adkhil. Dia Belum. tadi 3. alati sudah. 3, 1, 2, 3. Arkhil tadi tak sebut kan? Mana?
Adkhil tu Rabbana wa adkhil. Adkhil. So 3 lah. Adkhil 1, man, wa dan juga man 2, 3, kemudian inna 4. Jadi 4 perkataan yang belum lagi kita Sesungguhnya. sampai lagi pada bahagian itu. InsyaAllah. Baik. Waqihimus sayyiat. Kita potong sini. Kita ambil je mana kita tahu. Kita tahu him. Tapi dia berbunyi himu. Macam mana? Boleh terima Sebab dia tak? sambung. Sambung alif lam. Boleh terima. Sebab apa? Dia meraihkan kan, Domir. yang depan itu. Maka dia sama je asal dia Isim adalah. domir. Isim. Maka dia adalah isim. Domir. As-sayyiati. Alif Dia lam. adalah Akhirnya alif balik Lam bawah. dan dari bawah. tandanya diakhiri dari bawah dan juga didahului oleh Dengan alif lam. alif lam. Waman sama macam atas tadi, kita tinggal dulu. Taqi, ini perkataan, ini kita tinggalkan dulu. As-sayyiati, dia sama, Isim. diakhiri dengan baris bawah dan juga Dahului didahului dengan oleh alif lam. alif lam, maka dia adalah isim. Isim. Yauma idzin. Isim. Baris tanwin. Ambil ini dulu, kita ambil dia sebagai isim. 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 Faqad kita belum ambil lagi, cuma kita dah ambil Qad. Qad. qad itu kita dah ambil tanda untuk Tanda Fi'il madi. tanda untuk fi'il. Maka selepas itu kita jumpa ta baris atas di akhir perkataan sebelumnya sukun. Maka rahim ta dia adalah fi'il madi. madhi Anta. untuk anta. Engkau. Hu Domir. dia adalah isim Isim domir. dhamir. Baik. Wa dzalika kita boleh ambil lagi. Huwa, Huwa domir. Domir. okey, dia masuk kategori isim dhamir. Isim domir. Al-fauzu Isim. dia adalah isim Dahului dengan alif lam. tanda yang paling mudah didahului alif lam, dan juga al-azimu dia adalah isim tanda yang paling mudah Alif lam. kita kenal didahului dengan alif lam. Baik. Saya tak wa dengan ki, waqihimus sayyiat ni saja nak kongsikan. Wa ni lainan kita boleh potong. Ini wa yang masuk dia dan. Wadan. Ki ni adalah satu perkataan. Satu je. Satu perkataan. Pelihara Dan dia lah adalah fi'il amar, kata suruh. Kata suruh. Kan asal dia perkataan dia apa? Asal perkataan dia panjang. Asal perkataan dia waqa, yang ada kaitan dengan takwa. So, bila tukar jadi fi'il amar, dia tinggal qi je. Tinggal huruf qaf je. Lain semua hilang. Tinggal huruf qaf saja. Qi. Dalam terjemahan kita panjang lah dia punya makna dia tu. Pelihara lah. Baik. Okey, kita dah ambil 2 ayat. Kita nak lihat seterusnya pada lihat pada surah At-Takwir. Surah At-Takwir. Baik. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya buat dulu ayat yang pertama. Nanti Kang nanti boleh cuba yang lain. Saya akan panggil nama yang saya nampak dekat skrin saya ni. Baik. Yang pertama iza. Iza kita hold dulu perkataan ni, belum ambil lagi. Asy-syamsu. Isim fi'il ataupun harf dia adalah isim. Tanda dia didahului alif lam. Kuwirat. Kuwirat isim fi'il ataupun harf. Apa tanda yang ada pada dia? Kita ada ta baris sukun di akhir perkataan. Maka dia adalah fi'il. Fi'il pula fi'il madhi. Dalam ni ada dhamir merujuk kepada iya. Merujuk kepada ia. Okey, baik. Dekat skrin saya nampak nama Jahzalilah.
Boleh? Silakan ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Yang kedua, wa iza Baik. wa Ini izan kita nujum. Iza kita hold dulu. belum lagi. An-nujum tu isim. Isim tanda Tandanya awalnya baris ini alif lam. alif lam. Baik. Ya, akhirnya ada baris depan. Inkadarat. Inkadarat. Ta dia sukun, maknanya dia adalah fi'il madhi. Ta sukun maknanya dia adalah fi'il madhi. Fi'il Baik, madhi. dalam tu ada dhamir merujuk Hiya. kepada Hiya. merujuk kepada hiya. Baik. Terima kasih. Ni ambil air pendek-pendek je. Terima kasih. Di skrin saya seterusnya Hajar Zainun. Silakan boleh unmute. Tambah pula tu. Unmute dulu. Okey. Wa iza belum belajar lagi Ustaz. Baik, Wak Iza belum lagi. Al-jibal tu isim. Isim tanda Alif lam di awal perkataan. adalah perkataan. Baik. Suyirat Okey, yang tu fi'il madhi juga. fi'il madhi. Hiya. Hiya. Tanda dia Ta baris mati dan sebelumnya ada baris atas. baik, ta baris mati dan ta itu berada di tengah, awal, hujung, Di akhir. di akhir perkataan. Sebab tanda untuk fi'il madhi dia duduk depan ke atau duduk belakang? Belakang. Di belakang. Di belakang. Akhiri. Tanda untuk fi'il madhi semuanya duduk di belakang sahaja kecuali huwa. Dan huwa dia 3 perkataan. Lain semua tanda duduk di belakang. Baik, terima kasih. Itu untuk domain kan Ustaz? Ya, ta tu. Untuk fi'il madhi yang ada domain tersembunyi lah. Betul. Ikut apa? DYT. Domain yang tersembunyi tu. Hiya. Sebab tu kita kata dalam tu ada domain merujuk kepada hiya. So ta itulah merujukkan kepada hiya. Baik, terima kasih. Silakan seterusnya Haji Yahya. Ustaz, dia sama macam Hajar Zainun Ustaz. Sama semua. Kalau sama kita ambil lain lah. Kita ambil yang mencabar sikit. Kita ambil Bagi cabar sikit Ustaz. Kita ambil okey, baik, ayat 14. Bagi cabar jam lah. Alimat nafsun Ustaz. Ya, saya alimat nafsun. Alimat dia baris sukun di akhir perkataan, maka dia fi'il. Baik, fi'il apa? Madhi. Dia yang apa tu, domer tersembunyi, ya hiya. Hiya. Okey, baik. Cantik. Okey, nafsun tanwin di ujung ayat tu, jadi ia isim. Baik, cantik. Ma tak ada lagi kan Ustaz kan? Belum lagi. Okey. Ahdarat isim juga Ustaz. Sebab dia ta di akhir perkataan. Isim. Ta berbaris sukun di akhir perkataan. Baik, ta berbaris sukun akhir perkataan. Dia fi'il apa tadi? Madhi. Madhi. Dia jangan tersilap kan. Sekarang ni orang laju je tahu nak cari salah orang. Tak apa, kita saja buat bagi salah. Jadi dia lagi cepat Ustaz. Dia belajar lagi cepat. Pak Ya salah. Betul. Dia belajar cepat Ustaz. Dia lagi dicocok tu lagi cepat tu. Lagi cepat ingat. Baik, terima kasih ya. Kita ambil yang bawah sikit, yang mencabar sikit. Okey. Ayat ke-21. Ayat 22. Di skrin saya Hajar Rosiah. Silakan. Silakan Hajar Rosiah, ada ke tak ada? Ada. Oh, ada. Dekat telefon tu lagi. Dengar. Cuma dia bergema. Kena guna yang telefon satu lagi kot, ataupun satu saja kot. Kalau tak dia tu.
Boleh? Hajah ni pakai dua ni. Pakai dua. Pakai dua tu yang bunyi tu. Dia kena pegang, dia kena ambil salah satu je. Okey. Okey. Bukan Okey, baik. telefon. Baik, ayat ke-21. Muta'in thumma amin. Muta'id. Muta'in, silakan. Isim, fi'il ataupun harf. Isim Isim. Baik, tanda dia. apa tu di hujungnya ada tanwin. Baris Baik. bawah. Okey. Sama, tak apa, kita hold dulu. Aminin, Amin tu isim. isim juga tanda. Di hujung perkataan ada tanwin baris bawah. Di hujung ada tanwin. Baik, betul. Ayat 22. Tadi pendek je sampai ayat 22. Wama, tak apa, kita hold dulu. Sahibukum, ada yang boleh potong? Sahibukum. Kita cari mana yang boleh So potong. tak? Ha? So tu. So ke? Kum lah. Ada yang boleh nak bantu? Kum. Kum tak? Kum. Baik, kita nak potong dekat kum. Om Okey, dengan wama tu jarak kan? Wama ni tadi memang kita hold dulu, siap-siap. Sahibu sahabat. So isim lah. Sahibu, sahibu Ikut samahah. mana? Ikut mana? Baik, kum tadi. Silakan Encik Ustaz, kum. Apakah ia kum? Isim, fi'il ataupun harf? Kum. Isim. Isim. Baik. Lepas tu apa nama? Bimajnunin. Majnun. Kita Ini potong. isim. Isim. Tanda. Di akhirnya ada tanwin baris Di bawah. akhirnya ada tanwin. Baik. Ada tanda lain ke dekat sini bimajnun ni? Ada. Majnun. Ada apa tu? Itu boleh potong ke Ustaz? Boleh. Tu saya potong dekat B tu. Majnun. So dia didahului dengan huruf Dia ada sukun ya. huruf jar B. So dia ada dua tanda. Tanya sikit Ustaz. Baik, silakan. Yang jibukum, hibukum tu, Ibukum, ya. tu isim, kap, tanda dia apa Ustaz? Mana? Ibukum. Kum. Makna. Sahabat. Sahib. Bukan makna. Dia punya tanda kap dalam isim. Tak ada tanda. Oh, tak ada tanda. Oh, tak ada tanda. Ini domir. Ada makna dia makna. Mana dia? Ikut mana? Kan Kum bukan ni- macam mana kita kenal dia isim. Kum dia adalah domir. Domir Sahibu. untuk antum. Bukan maksud Zainal perkataan sahibu. Perkataan sahibu ke ataupun kum? Kum. Ibu. Oh, Kum. kum memang domir lah. Kum dia adalah domir untuk antum. Antum. Domir untuk antum. Oh, okey. Domir untuk antum. So, Ustaz, ini yang- Ustaz. Ya, saya. Tadi Hajah dia tanya sahibu tu apa tanda dia isim Ustaz? Soalan sama. Belum Siapa? belajar lagi ya Ustaz? Kita belum belajar lagi. Okey. Tengok mana. Haji Sas, kalau nak kongsikan tanda. Semua dah cair Ustaz. Tapi ajaran dia kata tadi ikut makna. Bolehlah. Siapa yang tahu makna bolehlah Saya ikut ingat makna. sahabat dia. Maknanya adalah sahabat. Sahib Dia dia ambil adalah sahabat. kataan so- kita siapa ambil tahu- di situ kan. Siapa yang tahu makna dia boleh ambil dia sebagai isim. Yang dah tahu makna dia sahabat. Siapa yang tahulah, kalau tak tahu tak apa sebab kita belum pun ambil lagi perkataan itu. Baik, seluruhnya di skrin saya Haji Sas. Kan ada ayat 23 23. Betul. Okey. Wa harf ataf laqad qad la tu boleh potong qad maknanya Baik. lepas tu isim ra'ahu. Fi'il. Ya, sorry. Baik, Ra'ahu. ra'ahu ke ataupun ra'a saja ke, ra saja ke? Ra'a. Ra'a saja. So ni kita potong. Hu domir. Okey, baik. So ra'a ni dia adalah fi'il.
Okey, baik. Tanda dia. Macam mana ro'a boleh fi'il? Tanda Macam mana ro'a boleh fi'il tu Jesus? Pada- Ada tiga ni. Rekod. Tak, pasal dia dah Tanpa start dengan alat ada. qad Ustaz. Sebab dia pada dah ada kod. Ya. Jadi, Oh, dia tengah susun terlihat tanda dia. dia. Dia didahului dengan kod. So Okey, kod okey, adalah okey. tanda selepas itu adalah fi'il. Baik, ini perkataan yang kita katakan dia berakhir dengan huruf illah tu, huruf yang cacat tu. Asal perkataan dia adalah ro'a macam ni. Alif Aku maksud. melihat ya Ustaz. Ro'a melihat. Betul? So ro'a dia berakhir dengan macam ni. Jadi dia tukar jadi alif. So kiranya dia perkataan 3 huruf. Kan? Cuma baris alif belakang tu tak ada. Sebab apa? Sebab dia memang tak terima baris mula, dia hanya untuk panjang 2 harakat saja. Dia tak terima baris. Baris biasa tak terima, tanwin pun dia tak terima. Tapi tak apa, kita tahu dia didahului dengan qad, maka kita tahu selepas itu adalah fi'il. Ya. Baik. Hu tadi Lepas aja. tu dhamir apa ni feminine ni hu Dhamir tu dia masuk kategori apa? Isim, fi'il ataupun harf? isim. Dia masuk kategori isim. Baik. Isim munfasil. Masya-Allah. Bil Ustaz. Who feminine ke masculine? Masculine, sorry. Masculine. Masculine. Kan? Apa ni? Feminine. Okey. Huwa. Okay. Dia dhamir huwa Ustaz kan? Ya betul, untuk dhamir huwa. Okey. B haraf jar. Adalah domain huwa Ustaz. Domain hiya lah. Kalau hu hiya. Huwa betul-betul. Aku pula penting. Huwa Ustaz Huwa. Ya betul, hu Huwa, untuk betul. huwa. Hu dia untuk huwa. Dia kalau untuk hiya. Ya. Ini baru hiya. Ya. Baik, Okay. ini tadi huruf jar. Lepas Ustaz, minta maaf Ustaz. Ya, saya. Kalau hu untuk huwa, hiya apa dia Ustaz? Hiya ha. Warhamha warhamha tu kan selalu tersalah. Fiha wa'fu anha. Kan orang selalu tersalah. Yang perempuan yang hantar lelaki, yang lelaki yang hantar perempuan terbalik. Sekarang dah belajar boleh tahu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Maaf rapat untuk setting komputer tak pandai. Allah. Tak apa. Baik, ni hu, hi semua untuk huwa. Ha dia satu je. Ha untuk hiya. Ya, okey. Tapi kalau solat jenazah tak tahu letak hu semua pun tak apa. Boleh. Baik. Bil ufuki, al-ufuki. Okey. Bil haraf jar, lepas tu isim pasal ada alif lam dengan baris bawah. Ada baris bawah. Qaf tu baris bawah ya. Baris bawah. Ada tanda lagi? Satu lagi? Ada alif lam. Alif lam. So tadi dia ada huruf jar, dia ada alif jar ya. So ada 3 tanda dia. Adalah isim. Baik. Al-mubini itu pun isim sebab ada alif lam dan nun baris kasrah. Baik. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Afwan. Seterusnya di skrin saya Ajar Nuriyah. Silakan. Wa ma tu tak ada apa, huwa tu domer. Baik, huwa ni domer. Domer isim fi'il ataupun harf isim. Baik. Isim. Seterusnya ala harf atas. Baik, harf isim huruf jar. YB itu isim. Baik. Baris bawah. Tanda lain. Bidolin pun isim, alif lam lagi satu tanda. Alif lam tanda itu lagi. Baik, bidoninin isim. Tanda? B huruf jar, lepas tu tanwin bawah. Jar tanwin bawah, Masya Allah. Tak sempat saya nak tulis. Terima kasih. Baik, seterusnya di skrin saya Jifuad. Silakan. Ayat ke-25. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Yang huwa tu Ustaz,
Domer. Baik. Huwa dia adalah Domer. Domer dia kategori isim, fi'il ataupun harf. Ya, isim. Isim. Baik, kategori isim. Betul. Biqauli. Qauli itu saya tak pasti. B itu saya potongkan dia. Ba tu apa? Ba tu apa ni kan? Apa ni isim kan? Ba ni adalah tanda untuk isim. Qasam. Qasam. Ba dia adalah, kita ambil dia huruf jar. Jar, okey. Maka yang datang selepas huruf jar dia adalah Isim. Isim. Baik. Tanda untuk qauli ni isim? Ba bukan huruf qasam ke? Ya, betul. Ba dia ada dua kegunaan. Dia ada huruf qasam dan dia juga ada huruf jar. So kita lihat pada kesesuaian dia. Kalau untuk huruf qasam selalunya dia terletak pada awal ayat. Awal ayat. So ba dia adalah dua tanda yang kita dah tahu setakat ni, huruf jar dan juga qasam. Nanti dia ada lagi 12 kegunaan dia nanti. Wow. Ba tu. Ada lagi 12 kegunaan dia. So macam mana kita tahu dia jar untuk huruf jar, dan satu kita tahu dia qasam? Selalunya kita lihat pada, untuk permulaan kita lihat pada terjemahan. Lihat pada terjemahan. Ada perkataan demi ataupun tidak. Kalau ada demi, dia sumpah. Kalau tak ada, B itu maksudnya dengan. Dengan, so kira dia sebagai huruf jar. Baik, qauli isim, tanda dia tadi, Jiwat, silakan. So bukan apa dia Ustaz, huruf jar ke Ustaz? Yang baik, betul, dia didahului huruf jar, betul. Dia didahului huruf jar. Baik, cantik. Syaitanin. Ni yang nun apa ni, dua baris bawah tu. Baik. Itu apa tu Ustaz? Domain. Tanwin. Tanwin. Maka dia adalah isim ke fi'il? Isim. Isim, baik. Rajimin. Yang mim tu. Mim, isim. Baik. Maka dia juga adalah isim. Masya Allah. Jazakallahu khairah, barakallahu fiqh. Ini tanda yang mudah nak kenal. Tanwin alif lam. Tanwin alif lam yang paling mudah sekali untuk kita nak kenal. Baik, terima kasih cepat. Seterusnya silakan Hajah Zahara Ali. Boleh unmute. Ustaz, Assalamualaikum. Salam warahmatullahi. Ayat ke-27. Ayat 27. In huwa illa zikrun lil alamin. Okey, huwa tu domer. Baik, domer dia masuk kategori isim, fi'il ataupun harf? Isim. Isim, baik. Zikrun tu adalah isim, diakhiri dengan tanwin. Baik. Lil alamin tu isim, didahului oleh ali iaitu haraf jar, dan diakhiri dengan ya nun di hujung. Ya nun beratas. Masya Allah, lengkap semua. Zakillah khairah, barakallahu fiqh. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, terima kasih. Seterusnya Hajah Salmi, silakan. Ayat ke-28. Liman sya'a minkum ay yastaqim. Li huruf jar. Li huruf jar, betul. Terusnya, man ni nak ambil ke atau nak tinggal? Boleh ambil, boleh tinggal juga. Tak boleh. Ada masalah. Man boleh. Man apakah ya? Man. Isim zaman. Dia masuk kategori isim. Hajar Salmi setuju ke ikut Haji Sas? Saya ingat isim. Isim. Baik. Kalau ingat isim tu tanda dia sebab apa? Apa tanda yang menyebabkan rasa dia adalah isim? Sebab? Tanda. Antara sebab mudah dia sebab dia tadi li ada di depan kan, didahului oleh huruf jar. Itu tanda yang paling mudah lah kan. Untuk permulaan kita ambil man sebagai isim. Baik.
Seterusnya sya'a. 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 Saya tuliskan tu shin satu, alif huruf yang kedua, hamzah huruf yang ketiga. Wow. Oh, tadi ada. Maka dia adalah tadi ada yang tadi. Tadi ada lupa. Madi. Baik, Haji Zainal betul. Dia adalah fi'il madi. Tanda dia perkataan 3 huruf, huruf awal dan akhir Depan baris dan belakang. baris Baris atas. atas. Okay. Baik. Minkum. Kum. Kum tu kita potong. Baik, kum apa dia? Isim fi'il harf. Dia adalah isim. Baik, cantik. Ayyastaqima. Ni kita hold dulu. Kita belum ambil lagi. Baik, min apakah dia? Minkum tadi tu? Min. Huruf jar. Min adalah huruf jar. Baik. Tepat sekali. Insya-Allah. Jazakillah khairah. Terima kasih. Allah. Seterusnya di skrin saya kita pergi pergi surah yang lain. Surah yang ni lebih kurang surah apa ni? Ini surah apa ni? Surah apa ni, Ustaz? Ini surah Al-Infitar. Nabi surah apa? Nabi surah apa? Surah Pipin. Kita tengok sekejap. Kalau Haji Zainal bagi surah yang susah, dia pandai. Ini sebab banyak fi'il. Zainal surah mana pun dia tahu. Ini banyak fi'il madi. Fi'il mudhari. Cari banyak yang madi. Ini surah apa, Ustaz? Ini surah Al-Insyiqaq. Saya tengok dulu dari yang Pipin tak sudah. Ini memang kacang betul lah ni. Banyak alif lam ni memang. Isim kacangnya. Kita cari yang mencabar sikit. Yang Roshan pening. Bagi Roshan pening. Kita ambil ayat surah panjang lah, surah panjang. Surah panjang lah. Kita ambil surah panjang. Surah apa tu? Kita ambil surah Al-Insan nak? Boleh? Surah Insan. Panjang sikit. Baik. Saya lihat di skrin saya sekarang ini. Mana tadi? Di skrin saya sekarang ialah Haji Zainal lah. Ustaz dah mention Haji Zainal dah. Haji Zainal. Okey. Silakan Haji Zainal. Ayat yang pertama surah Al-Insan, silakan. Kena torture dia. Kalau ikut Ustaz minta maaf. Baik. Mana perkataan yang kita tak ambil, hold saja dulu. Saya potong sesat perkataan hal, kita hold dulu. Baik. Silakan. Okay. Allahumma salli ala Muhammad. Ata. Ya. Ata tu fi'il madi. Baik, macam mana Haji Zainal tahu fi'il madi? Tiga baris. Tiga huruf. Entah, rasa fi'il madi dah. Ya, betul lah dia fi'il madi, betul lah. Cuma tanda dia kita ambil lah sebab dia sama dengan ro'a tadi. Tanda dia faham. Dia sama dengan ro'a tadi. Huruf terakhir tu dia tak ada baris. Tapi betul dia adalah fi'il madi. Baik, seterusnya. Sekejap. Apa dia? Tadi huruf alif tu dia yang huruf apa yang huruf yang ketiga tu ikut alif kan? Kalau cara penulisan dia? Dia ro'a tadi sama dengan ata. Dia geng sama. Ro'a ata. Mana dua ayat. Kan tak boleh ubah ke yang bentuk ya ni kita buat alif terus? Tulisan tu itu ikut resam Osmani. Kalau yang lain ada mungkin tulisannya beza lah, cuma tulisan yang begitu dalam resam Osmani memang gitu. Selalunya bila dia bersendirian dia akan jadi ya yang alif kecil.
Tapi kalau selepas dia ada domer, contohnya dia sambung dengan hu ke home ke, kan? Dia akan jadi alif yang besar. Bila dia bersambung dengan domer, selalu dia akan bersambung dengan so kalau atahu kan, atahu mungkin dia akan jadi begini, atahu kan. Tapi itu pun bergantung kan, kalau dia guna alif kecil pun tengoklah pada tulisan dia. Tapi ini kita belum ambil lagi huruf yang diakhiri dengan huruf yang cacat ni, huruf illah dan huruf yang bermasalah. Baik. Tangkap. Ala, silakan Haji Zainal. Ala ialah huruf jar. Hala ialah huruf jar. Baik. Al-insani. Di huruf perkataan selepas huruf jar ialah perkataan isim. Baik. Tanda diawal oleh alif lam al dan diakhiri dengan nun bagi bawah kerana ada ala tidak. Masya-Allah. Hinun. Satu huruf yang ada tanwin di akhir, tanwin depan. Baik. Jadi dia adalah isim. Baik. Min lagi harfun jar. Harfun jar. Jar. Tapi dia mina tu bukan min. Nun kerana ada alif lam ta'rif. Jadi untuk mengelakkan pertemuan dua sukun, hidupkan nun. Baik. InsyaAllah. Minad Ad-dahri. Ra baris di bawah. Itu dahri itu isim. Tandanya telah diawali oleh min huruf jar. Diawali oleh alif lam, juga diakhiri oleh ra baris bawah. Baik, masya-Allah, ada 3 tanda. Baik, seterusnya lam belum belajar lagi Baik, betul. Belum. Baik. Syai'an itu satu huruf isim. Perkataan isim kerana diakhiri oleh tanwin di atas. Baik, insya-Allah. Sama juga mazkuran. Juga satu perkataan isim yang diakhiri oleh tanwin. Masya-Allah. Jazakallahu khairan, barakallah. Taib Ustaz, taib. Taib, mumtaz. 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 Anta mumtaz. Haji Zainal, masya-Allah. Allah dia kerja Allah. Bukan kurnia Allah. Allah beri. Alhamdulillah. Haji Zainal Isyaf ni samalah link depa Ustaz. Ya. Masya-Allah, masya-Allah. Terima kasih Haji Zainal. Silakan seterusnya ayat yang kedua Datin Zuraidah. Silakan. Ayat yang kedua ya Ustaz ya. Ya. Inna ini tak belajar lagi. Baik, kita tunggu. Halaqna fi'il madhi. Na tu apa domir. Al-insana isim. Diwaitina Ustaz. Ayah? Diwaitina tu. Kalau kena tu DYT dia apa? DYT nahnu. Baik. So jadi tanda untuk khalaqna ni tadi nun alif di akhir perkataan lagi sebelum macam mana Ustaz? Sebelumnya huruf baris. Sebelumnya huruf sukun. Baris sukun. Dia nun alif akhir perkataan sebelumnya huruf berbaris sukun. Baik. Dia fi'il madhi. Fi'il madhi. Okey, kemudian al-insan, insana. Ini isim didahului dengan alif lam. Baik. Okey, min huruf jar. Baik. Nutfatin isim sebab diakhiri dengan tanwin, ta tanwin. Amsajin isim juga diakhiri dengan jim tanwin. Nabtalihi. Di fi'il ni Ustaz, tak silap saya. Ada kat mana kita nak potong dulu? Kita ambil bahagian mana yang kalau ada.
Nabtal. Oh, tak pandai yang ni Ustaz. Baik, Dah betul Ustaz. Ambil dah Ah, betul, potong. Jadi biasanya kalau nampak kat belakang tu ada he, ada home, ada comb, itu semua memang yang kita boleh potong lah. Dia memang domer. So kita potong je dekat he tu kan, so dia tak mengganggu kita. Potong he. Jadi Nabtali. So Nabtali dan juga he. He. So Nabtali ni kita hold dulu. Kita perlu ambil lagi. Okey. He domer. Domer dalam kategori apa? Isim, fi'il ataupun harf? Domer isim. Isim, baik. Okey, faja'alnahu. Kasih potong dulu, mana boleh potong? Potong na, faja'al potong na. Faja'alna, potong dekat na ke ataupun hu? Potong selepas na. Potong dekat hu Ustaz. Sebab okay. Na tu sebelum tu adalah berbaris sukun. So jadi boleh potong ke tak boleh potong? Na tak boleh potong sebab tak boleh potong. Faja'alna, ja'alna. Fi'il madi untuk domain nahnu tu. Faja'alna. Untuk domain nahnu. Baik, cantik. Okey. Sami'am. Ustaz, kejap Ustaz. Na tu boleh potong kan? Faja'alna tu. Boleh potong, ja'alna, ja'ala je tinggalkan. Datin Zuraida boleh potong tak? Saya nampak Datin Rohani pun geling kepala tadi. Tak boleh. Boleh ke tak boleh? Datin Zuraida sebut apa tadi? Tak boleh potong. Sebab apa tak boleh potong? Nah tu kami. Ada dua domain situ. Ya, tapi Datin Zuraida kata tak boleh potong sebab apa? Jangan takut. Berani kerana benar. Dia dah susah kan ni Ustaz. Betul lah tu. Berani kerana benar. Baik. Tadi Datin Zuraida kata kan ja'alna ni, Datin Zuraida kata na tu tak boleh potong. Kan? Dia kata tak boleh potong sebab sebelum tu huruf berbaris sukun. So na tu kita tak boleh nak potong. Kan? Okey baik. Ini yang kekeliruan kita lah kan. Baik. Satu lagi perkataan kita lihat. Ja'ala. So dua. Satu ja'alna, satu lagi ja'alana. Baik, mana satu boleh potong, mana satu yang tak boleh potong. Ikut Datin Zuraida tadi, dia kata ja'alna boleh potong. Maaf, na tu tak boleh potong. Tak boleh potong. Na tu tadi Datin Zuraida kata tak boleh potong. Yang maknanya kalau na yang ni tak boleh potong, yang ni boleh potong lah. Baik. Na yang atas ini tadi dia kata dia adalah fi'il madi. Kan. Baik. Merujuk dalam ni dhamir kepada nahnu. Ja'alana, dia jadi isim lah. So kalau kita potong nun itu dia adalah isim. Sama juga dhamir dia adalah nahnu juga. Baik. Jadi yang Datin Zuraida sebutkan tadi dan disokong oleh Datin Rohani samalah. Itulah dia yang betul. Dan maknanya apa? Kita jumpa nun alif di akhir perkataan. Kita lihat huruf sebelum nun alif tu. Kalau sebelum nun alif tu sukun, kita tak boleh potong. Kita tak boleh potong. Kalau kita jumpa nun alif akhir perkataan, sebelum dia huruf yang berbaris, sama ada dari atas, baris bawah ataupun berbaris depan, maka kita boleh potong. Boleh potong. Kan? Sebab makna dia berbeza kan. Kalau ja'alna, terjemahan dia apa? Terjemahan dia Kami telah menjadikan. Kami telah menjadikan sebab dia fi'il madhi. Kalau ja'alana dijadikan. Kejadian. Dia telah menjadikan kami. Oh, dia telah. Berbeza tak dua terjemahan ni? Berbezalah. Satu kami yang telah menjadikan. Kan? Ja'alana, dia yang telah menjadikan kami. So berbezalah. Berbeza. Sebab itu yang ni adalah ya saya.
Bukankah dia jadi ja'ala ni dia jadi apa? Ja'ala tu dah Jadi jadi fi'il kan. tapi huwa. Betul? Dia satu lagi na tu isim. Betul? Apa kan isim dengan huwa ni? Betul. Sebab tu kita kata na ni dia adalah isim. Itulah kenapa Dan lah tak boleh ja'ala ni, potong. ja'ala ni untuk siapa? Ja'ala ni tadi untuk huwa kan? Huwa, ya. Huwa dalam terjemahan maksudnya dia ataupun ia. Dia perbuatan lah, dia fi'il. Kan? Sebab itu dalam terjemahan dia telah menjadikan. Fi'il kan? So ja'ala ni terjemahan dia telah menjadikan. Ja'ala. Ja'ala. So kenapa tak boleh potong Ustaz? Yang mana? Yang ja'alana ke ja'alna? Ja'ala. Patutnya kalau na tu memang dah boleh potong dah, dia dah sendiri kan. Baik. Formula Kalau dia. kita lihat pada terjemahan, kita lihat ja'alana kan. Kita kata kita boleh potong. Kalau kita potong dalam bahasa Melayu dia kita potong. Dia telah menjadikan, kita potong kami tu. Dia telah menjadikan, kita potong kami tu kita asingkan. Dia telah menjadikan tu lengkap tak mana dia? Lengkap, difahami. Tapi kalau ja'alna, na tu kami, kita potong kami saja. Kami tu kita potong telah menjadikan. So dia tak lengkap. Siapa yang menjadikan? Tak tahu siapa yang menjadikan. Itu kena tengok konteks. Itu kena tengok konteks ayat lah Ustaz. Sebab dia kira perkataan tu aja kan. Kita nak tahu perkataan itu sebab yang kita telah potong, yang kita telah potong ialah pembuat dia. Kami tu dia lah pembuat dia. Kami tu yang telah menjadikan. So bila kita potong kami, kita dah buanglah pembuat dia. So pembuat dia dah tak ada. Menjadikan. Tinggal telah menjadikan je. So tak lengkap lah. Tak boleh. Sebab tu saya kata dia tak boleh potong. Sebab na di sini, sebelum tu huruf baris sukun, dia adalah fi'il. Maksudnya apa? Na tu dia adalah pembuat perbuatan tu. Dia adalah pembuat perbuatan tu. So kami telah menjadikan, maksudnya kita yang jadikan. Satu lagi ja'alana, dia yang telah menjadikan kita. Dia dua perkara yang berbeza. Baik, maka sebab itu bila kita jumpa nun alif akhir perkataan sebelumnya sukun. Sebelumnya sukun. Tak boleh potong. Tak boleh potong. Sebab itu saya kalau kita lihat tanda untuk fi'il madhi. Tanda untuk fi'il madhi. Baik. Untuk anta. Kalau siapa ada nota kan? Ja'alta. Ja'alta kan? Dia akan jadi ja'alta. Apakah tanda dia? Baris atas di akhir perkataan. Baris sukun. Sebelumnya sukun. Ni saya buka. Okay. Itu yang buat confuse dia tu, dia kalau bila dia formula dia tu. Baik, saya nak dengar jawapan je. Okey, baik. Kita pergi pada satu-satu. Kita pergi anta tadi. Anta, boleh tengok pada nota anta. Apakah tanda untuk anta? Fi'il madhi anta. Aku nak cari. Ta berbaris atas. Sebelumnya huruf sukun. Sukun. Baik. Nanti antum? Antum sebelumnya mim mati. Min mati. Ta baris depan. Tamim akhir perkataan. Mim sukun. Sebelumnya sukun. Tamim di akhir perkataan sebelumnya sukun. Sebelumnya sukun ya. Betul ke? Betul. Okey, kejap. Saya I think kita Ustaz kena letak formula balik lah. Betul Ustaz, betul. Antum. Amintum. Pamajiltum. Baik, kita letak. Ini bahagian ni yang mengelirukan lah. Itu sebab saya ulang-ulang bahagian ni beberapa kali. Mengelakkan kekeliruan. Baik. Kita ambil tadi pada anta. Ini fi'il mudhari'. Sebentar.
Nah, sementara tu boleh selak dulu kita punya tanda untuk fi'il madhi yang lain-lain tu. Okey, baik. Okey, kita bermula dengan anta. Saya sharekan di skrin. Baik. Tanda untuk fi'il madhi anta. Tanda dia ialah ta berbaris atas di akhir perkataan sebelumnya huruf berbaris sukun. Sukun. Baik. Setuju? Ini Setuju. anta. Okay, anta. Ta berbaris atas akhir perkataan sebelumnya huruf baris sukun. Baik. Seterusnya antum. Antum. Tamim. Tanda dia tamim di akhir perkataan sebelumnya huruf berbaris sukun. Okey, baik. Ini saya nak kita lihat dulu. Seterusnya kita ada fa'alti untuk anti. Anti fa'alti. Tanda dia ta baris bawah di akhir perkataan sebelumnya huruf berbaris mati ataupun sukun. Baik. Selepas anti kita telah ambil ana. Ana. Tanda dia ta baris atas, ta baris depan di akhir perkataan sebelumnya huruf berbaris mati ataupun sukun. Baik, yang terakhir yang kita ambil ialah ana. Nahnu. Tanda dia nun alif di akhir perkataan sebelumnya huruf berbaris sukun. Baik. Untuk tadi yang kita sebutkan domirnya anta, antum, anti, ana, nahnu. Baik, ini kita cerita tentang apa? Fi'il madhi. Baik, nak cek tanda untuk kesemua ni. Baik. 1, 2, 3, 4, 5. 5 domir ini. Baik, semua domir ini berbeza. Tapi dalam tanda tu, apa yang sama dalam tanda tu? Sukun. Anta tanda dia apa? Sebelum dia sukun. Baik. Anta, kalau kita ambil perkataan fa'al, dia akan jadi fa'alta. Antum dia akan jadi fa'altum. Anti dia akan jadi fa'alti. Jadi fa'altu. Fa'alna. Dan juga fa'alna. Baik. Tanda dia semuanya berbeza. Berakhir dengan ta, tum, ti, tu dan juga na. Tapi apakah dia yang sama? Yang sama ialah dia sukun. Sebelumnya sukun. Huruf berbaris sukun ataupun mati. Ini semua sama. Sama-sama. Sebab tu setiap tanda kita akan sebut ta baris atas di akhir perkataan sebelumnya sukun. Ta mim di akhir perkataan sebelumnya huruf berbaris sukun. Anti ta baris bawah di akhir perkataan sebelumnya huruf baris sukun. Fa'altu ana ta baris depan di akhir perkataan sebelumnya huruf baris sukun. Nahnu nun alif di akhir perkataan sebelumnya huruf baris sukun. Domir ini berbeza tapi dia berkongsi satu tanda yang sama iaitu sebelumnya sukun. Dan tanda sebelumnya sukun ini yang kita sangat-sangat kena beri perhatian. Kerana ini yang membezakan di antara fi'il dan juga isim. Baik. Tanda sukun ini menunjukkan apa? Tanda sukun ini menunjukkan dia adalah fi'il. Dan apa yang selepas tanda sukun tu, itulah dia pembuat dia. Orang yang buat tu. Contoh fa'alta, siapa yang buat? Anta yang buat. Fa'altum, siapa yang buat? Antum yang buat. Fa'alti, siapa yang buat? Anti yang buat. Fa'altu, siapa yang buat? Ana. Fa'alna, siapa yang buat? Nahnu yang buat. So yang selepas itu dia adalah dia yang pembuat dia. Jadi kalau kita potong kan, kalau kita Arab dia kita potong fa'al. So kalau kita potong katakan fa'alna tu kita potong fa'alna
Fa'alna. Kita potong. Dia jadi fa'al. Dan juga na. Baik. Na ada maksudlah kami. Tapi fa'al dia tak ada maksud. Sebab dia mesti perkataan 3 huruf dia. Dan dia huruf yang boleh menerima baris pula. So dia mestilah berbaris. Kan? Sebab tu dia berbeza dengan fa'alana. Kalau fa'alana memang boleh dipotong. Sebab fa'ala dia satu hal, na dia pun satu hal. Jadi bila kita potong, dia tidak mengganggu terjemahan. So bila kita kata fa'alna, dia adalah fi'il madhi. So mana yang fi'il madhi? Semua ni lah fi'il madhi. Fa'alna ni fi'il madhi. Kalau fa'alana, na ni kita potong dan kita kata dia adalah isim. Apa yang isim? Na ni isim. Na tu sahaja yang isim. Fa'ala cerita lain. Sebab apa? Bila kita dah potong, dia akan jadi berlainan cerita. Bila kita tak potong, dia akan jadi satu cerita je. Dia akan jadi satu cerita. So fa'alna kita tak potong, so dia jadi cerita yang samalah. Fi'il madhi, semua ni jadi fi'il madhi. So fa'alana bila kita potong, dia akan jadi 2 cerita. Fa'ala satu cerita, na satu cerita. So yang kita lihat adalah pada na. Na tu adalah isim. Dan fa'ala tu kan fi'il. Fa'ala tu dia adalah fi'il. Kan fi'il. Dia root word dia fa'ala kan. Fa'ala tu dijadikan kan. Jadikan. Jika lagi nak menjadikannya past tense tu, kalau dalam konteks ni dia nak menyambungkan, jadi lam tu dimatikan. Lam dimatikan kan. Itu nak menyambungkan domir dengan apa tu, dengan perbuatan tu lah. Baik. Kalau kata kat sini dia matikan kan, kenapa tak dekat tempat lain dia bariskan? Kalau dia matikan dekat sini, kenapa dia tak bariskan sama macam ni? Ataupun fa'alana ni kenapa dia tak bunyikan je fa'al? Dia mengikut acuan dia lah kan Ustaz? Itulah acuan dia. Satu tu adalah fi'il, satu lagi adalah isim. Itu beza dia lah. Itulah tu yang saya kata potong tadi, just nak membezakan dia yang mana isim domir dia, yang mana perbuatan dia. Yalah, sebab tadi itu yang saya kata boleh dipotong. Potong dalam konteks tapi bila dia nun alif lah, tapi sebagai pengenalan atau untuk tanda nak mengenal tu memanglah kalau kata semuanya, untuk tanda yang ini, maksud dia ada nun alif akhir perkataan sebelumnya sukun. Kalau kita dah pergi mana peringkat pun kita tak boleh potong dia. Sebab na tu dia sebahagian daripada perkataan. Kalau kita buang na tu nanti kita tak tahu siapa yang pelaku pada pada perkataan tu. Baik, saya berikan contoh. Perbuatan tu lah. Okeylah. Kalau kita lihat surah ni. Kita lihat surah yang surah ke-6. Ayat yang ke-9. Baik, perkataan lagi Ustaz, 9. 9, ya Allah, patutlah cik tak jumpa. Baik, perkataan ja'alnahu. Perkataan ja'alnahu. Baik, ja'alnahu. Baik. So perkataan dia adalah ja'alnahu. Baik. So kalau kita potong, katakan kita potong na ni, kita potong hu memang kita akan potong lah. Kan? Na maksudnya kami, hu maksudnya dia. Baik. So ja'ala tadi maksud dia apa? Dia kan? Dia. Ja'ala ni menjadikan. Baik. So terjemahan dia kita nak letak macam mana? Dia menjadikan kami dia. Macam mana nak jadikan tu? Dia menjadikan kami dia. Ataupun dia menjadikan kami akannya. Dalam konteks ni ja'al aja kan. Dia tak, kalau ja'ala memanglah dah ada tersembunyi. Tapi dia dah letak hu sini. Ja'ala dah tak ada lagi. Yang dia ja'al aja kan. Dia sama dengan fa'al tadi. Sebab tu yang kita lihat adalah pada huruf sebelum tu sukun ataupun tak sukun. Kalau huruf sebelum dia tu sukun, memang kita tak boleh nak potong sebab dia sebahagian daripada perkataan tu.
Kalau kita potong dia, kita telah menghilangkan dia punya pelaku. Pelaku dia Dia lah. telah hilangkan dia punya pelaku. Baik, setiap perbuatan dalam bahasa Arab, setiap perbuatan itu dia mesti ada dalam tu yang Haji saya sebut DYT tu, domer yang tersembunyi. Domer yang tersembunyi tu ada dekat dalam tu, mesti ada. Setiap fi'il mesti ada domer yang tersembunyi dalam tu. Baik. Baik, kalau kita kata ja'ala, apakah domain yang tersembunyi dalam ni? Wah. Huwa. Dia mesti ada, dia tak boleh tak ada, mesti ada. Mesti ada. Baik, kalau kita kata ja'alna, apakah ada domain yang tersembunyi? Nahnu. So kalau kita buang dia punya na, apakah domain tersembunyi yang tinggal? Ja'al. Ja'al dia bukan tak ada domain, tak ada fi'il yang dia berakhir dengan sukun. Tak ada fi'il yang dia berakhir dengan sukun. Ja'al, dia tak ada, secara asasnya tak ada domain, tak ada perbuatan yang dia berakhir dengan sukun. Dia mesti kena ada baris. Mesti kena ada baris. Baik, kalau na tu kita dah potong, so tinggal ja'al saja. Ja'al dia nak kata dia isim pun bukan, nak kata dia fi'il pun bukan, sebab dia tidak lengkap. Kan, maka kita dah menghilangkan dia punya pelaku dia ataupun pembuat dia, domer yang disebut. Maka sebab itu huruf tanda yang sebelum sukun tu sangat-sangat penting untuk fi'il madhi. Sebab itu membezakan di antara fi'il madhi dan juga isim. Kita pergi sampai ke peringkat mana pun dalam bahasa Arab ni, memang takkan boleh potong kalau sebelum tu ada sukun. Wala labasna. Kan memang tak boleh nak potong sin ni jadi labas saja, tak boleh. Sebab na ni memang sebahagian daripada perkataan tu. Dia menjadi pelaku kepada perkataan tersebut. Memang tak boleh nak dipotong. Ustaz. Ya, saya. Nak minta pencerahan sikit Ustaz. Apakah prinsip dalam bahasa Arab atau dalam susunan perkataan Arab ni dia sampai ada dua pelaku Ustaz? Dia ada dua pelaku. Ialah ja'alnahu, tak ada, pelakunya hanya satu saja. Tapi dia sebut siapa yang yang kena lakukan. Ja'alnahu tu maksudnya apa? Maksudnya Pelaku ja'alna, kami yang kena telah menjadikan. Hu tu nya, kami telah menjadikannya. So pelaku dia hanya seorang saja, kami lah. Kami yang telah menjadikan. Menjadikan apa ataupun siapa, nya ataupun dia. Kami telah menjadikan dia. So Pelaku dia tu dan benda. mangsa. Ya Ustaz, Pelaku dan mangsa dia. mangsa. Betul? Kami telah menjadikan dia kan sebagai mangsa. Kalau kita tukar hu tu ada domain merujuk kepada siapa? Huwa kan? Huwa maksud dia seorang lelaki ke perempuan? Lelaki. Baik, kita tukar huwa tu kepada nama Haji Yahya contohnya. So ja'alna Haji Yahya. Maksudnya apa? Kami telah menjadikan Haji Yahya. Jadi macam tu. So kami ni katakan saya lah, saya letak nama saya Faiz. Faiz telah menjadikan Haji Yahya. Kan? So kalau dibuang Faiz tu, dia tinggal telah menjadikan akan Haji Yahya. Siapa yang menjadikan dah hilang, tak disebut. Sebab apa? Dah dibuang. Sedangkan dia ada kat dalam, sebab setiap perbuatan fi'il mesti ada dia punya pelaku dia dekat situ. Dalam perkataan tu ada disebut. Baik, maka pelaku dia tetap sama, satu saja, cuma domain yang lain tu itulah dia punya mangsa dia tadi, apa yang dibuat. So kan? Mana kata Ustaz, ini hanya applicable kepada fi'il lah. Kalau macam isim pun tak ada lah macam tu kan. Maksudnya yang ada benda dibuatkan itu. Yalah, sebab isim dia bukan fi'il kan. Dia bukan perbuat. So betul. Makna kata setiap fi'il tu dia ada pembuat dan dia ada orang yang kena buat. Betul. Fi'il dia begitu. Okay, tak semestinya orang, Haji Yahya tutup pintu, yang kena buat pintu yang jadi mangsa. Okey. Betul. Alright. Itu dalam bahasa Arab kan, kalau Haji Zainal dia mesti ada fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Dia ada kata kerja, apa yang dibuat, perbuatan, siapa yang buat dan apa yang dia buat. Tiga tu kena ada. Maf'ulun bih itu apa Ustaz? Maf'ulun bih itu itulah mangsa dia, mangsa. Mangsa lah, betul lah. Mangsa apa yang kita buat kan.
Haji Yahya mengetuk pintu. So Haji Yahya tu fa'il dia, mengetuk fi'il dia, perbuatan dia. Pintu dia punya maf'ulun bih dia, benda yang dibuat tu. Begitu. Baik. Jadi setiap perbuatan dalam bahasa Arab mesti ada dia punya pelaku dekat dalam tu. Tak dapat tidak. Tak ada satu perbuatan dalam Quran ni yang tak disebut pelaku dia, tak ada. Mesti ada dia punya pelaku dia. Dan tanda yang kita nak beri perhatian adalah tanda dia di belakang dan sebelum tu huruf berbaris sukun. Itu yang kita nak beri perhatian kerana baris sukun tu membezakan di antara fi'il dan juga isim. Bila kita tersalah letak fi'il dan juga isim, terjemahannya juga akan berbeza. Kan? Ja'alna, kami telah menjadikan. Ja'alana, dia telah menjadikan kami. Kan? Berbeza. Kan? Apa tu, saya makan nasi, satu lagi dia telah bagi saya makan nasi. So ada perbezaan pada dua ayat tersebut. Maka yang kita nak beri perhatian adalah pada huruf sebelum tu ada sukun ke tak ada sukun. Kalau ada sukun dia fi'il. Kalau dia ada baris, sama ada baris bawah, baris atas, baris bawah ataupun baris depan, maka dia adalah isim. Dan kita boleh potong dia kerana dia dua perkataan yang berbeza. Baik. Tak apa, nanti kita akan buat lagi latihan untuk kita lebih mudah untuk nak melihat perbezaan antara dua ini, insya-Allah. Baik, jadi itu saja saya kongsikan pada malam ini. Moga ada manfaat dapat diambil. Dan malam-malam hari minta maaf Ustaz saja ya, nak clarify sebab Ustaz kan gunakan formula yang macam tu kan, nak identify nak identify fi'il madi kan. Saja saya tanya sebab tak apa. Sebenarnya perkataan tu memang dua bersambung kan. Lebih jelas jadikan kami dia dua sambung kan. Perbuatan dan domir dia bersambung lah, tapi memanglah perkataan tu tak boleh dipotong, tapi cara kita nak mengenal kita boleh potong lah kan. Ikut formula. Kalau kata kita potong na tu, kita nak letak dia sebagai isim. Domir tersembunyi tu. Domir tersembunyi tu lah. Nak letak sebagai domir tersembunyi. Boleh. Tapi bila Ustaz cakap siapa buat, hantar. Siapa buat, dia jadi. Itu sedap. Tengok perkataan masuk otak betul. So ambil yang sebelum yang itu juga lah yang siapa buat, siapa Ana buat tu. Siapa buat. Okey. Dia lah yang buat. Betul. Kalau kita nak dari sudut terjemahan, mungkin kita bahasa Melayu kita bolehlah nampak perbezaan dia, tapi bila kita cerita dari sudut bahasa Arab, memang dia satu memang kaedahnya tak boleh nak dipotong lah sebab dia sebahagian daripada perkataan tu. Tak boleh nak potong. Baik, Ustaz. Terima macam kasih kita sebut contohnya perkataan terus terang. Kalau kita potong, terus maksud dia lain, terang maksud dia lain. Kan? So, dia tak boleh nak potong, memang kena terus terang. Bukit bukau, kalau kita potong bukit tu lain, bukau tak faham kan. Memang ada perkataan yang tak boleh nak dipotong kan. Kalau contoh nama saya, nama Haji Yahya dekat skrin kan nampak Yahya Hashim. Kan, kalau kita potong, adakah dia dia beza seorang anak, seorang lagi ayah. Kan? Seorang anak, seorang lagi ayah dia tak sama. Kan? Letak sekali tahu ayah dan juga anak. Baik, soalan tadi silakan. Ustaz, nak tanya sikit. Saya yang itu dah pening ni, tambah pening agaknya ni. Bila saya tengok perkataan Rabbi, Rabbuka, Rabbaka kan Ustaz kan? Yang saya tengok macam kata bila kita guna Rabbi, kita guna Rabbika. Maknanya sebelum tu ada huruf ja. Jadi berbaris bawah B itulah. Mir Rabbika. Ataupun ni saya ambil surah Sajadah lah. Ataupun satu ila Rabbikum. That means sebelum ja berbawah-bawah. Tapi selepas tu dalam ayat 16 dia kata yad'una rabbahum pula. Kata perkataan ba pula.
And then lepas tu there's another ayat 25 inna rabbaka pula, huruf ba pula. Dan ada sekali saya nampak ada rabbu pula. Bila kala baris bawah, baris atas dan baris depan di bawah ba tu digunakan. Ayat 25 ya. Al-Jar. Bila haraf jar tu saya pakai boleh nampak yang lain. Bila guna rabbu, bila guna rabba. Ini satu modul lagi ni. Oh, ini panjang ni, oi. Panjang cerita ni. Panjang cerita ni. Panjang cerita. Satu modul ni Ustaz. Baik, ringkasannya kalau yang Robbi itu kita tahu sebab sebelumnya huruf jar lah kan. Kalau dia jadi Robbu ataupun dia jadi Robba, ambil je formula yang sama. Huruf sebelum dia menjadikan dia punya baris dia tu berbeza. Huruf sebelum dia menjadikan dia punya baris itu berbeza. Kan? Macam inna rabbaka, kenapa jadi rabbah? Sebab huruf sebelum dia tu inna yang jadikan dia berbaris atas. Bagaimana ila rabbi menjadikan dia baris bawah sebab apa? Sebelum dia ada haraja. Jadi begitulah baris itu. Ila rabbi macam mana dia boleh tukar jadi ila. Sebab ada baris bawah ila. So nak tahu sebelumnya tu apa? Haraja. Perkataan sebelum itu nak pakai perkataan macam inna tu yang kalau inna rabbaka alif tu dia bagi bawah, nun tu bagi atas. Jadi kita buat rabbaka lah kan. Kalau ila la tu huruf atas, baris atas. Itu haraja. Yalah huruf jar lah kan. Sama lah. Haraja dia membaris bawahkan isim sepasnya. Yalah ila memang pun huruf jar juga. Tak dia dah sama. Dah tak selari pula. Dia kaedah dia huruf jar selepas pada huruf jar baris bawah. Sebab huruf jar baris bawah. Lepas tu carilah perkataan yang inna selepas dia mesti baris atas. Mesti baris atas. Lepas inna mesti baris atas. Inna baris atas. Inna bukan huruf jar. Inna bukan huruf jar. Baris depan macam mana pula Ustaz? Yang rab bukum pula. Baik. Baris depan dia ada dua. Pertama, kalau dia berada di permulaan ayat. Yang kedua, lihat dia bergantung juga pada huruf sebelum dia pun ada bagi kesan juga. So ada dua. Kalau dia di permulaan ayat, dia akan baris depan. Ataupun yang kedua, huruf sebelum dia bagi kesan. Contohnya perkataan kana. Kalau depan dia ada kana, so dia mesti selepas itu baris depan. Kerana sebenarnya itu baris depan. So ini antara kaedah-kaedah bahasa lah. Nanti baris itu ditentukan oleh perkataan sebelumnya dan baris itu juga ditentukan oleh fungsi perkataan tu. Itu menyebabkan barisnya adalah berbeza walaupun dia adalah perkataan yang sama. Macam perkataan Allah, ada Allahu, ada Allahi, ada Allaha. Dia Allah Tuhan yang sama kan. Tapi barisnya berbeza sebab apa? Dia berkonteks. Kadang dia jadi pelaku, pembuat kan. Kadang sebelumnya itu huruf jar kan. Kadang sebelumnya itu huruf menjadikan baris atas. So dia jadi berbeza dia punya baris dia. Baik. So untuk permulaan ni kita ambil je. Untuk fi'il madhi kita nak perhatikan tanda dia di belakang dan sebelum tu sukun. Tanda di belakang dan sebelumnya ada sukun. So bila tengok ada sukun, kita jangan potong dhamir yang berada di belakang itu. Kenapa? Kerana dia sebahagian daripada perkataan itu yang melengkapkan makna perkataan tersebut. Baik, saya tahu malam yang tadi mungkin ada yang bekerja ataupun kelas yang banyak pada waktu siang. Ini pula malam nak memerah otak untuk nak memahami kaedah bahasa ni. Saya tahu juga agak susah. Cuma saya harapkan minggu depan jumpa lagi lah muka yang sama di sini. Jangan hilang pula. Penatlah masuk kelas Ustaz. Janganlah malam nak kena fikir pula dia punya kaedah kan. Tak apa. Kita buat je latihan bersama-sama banyak kali. Nanti bila kita biasa jumpa. Kita dah biasa jumpa dah pun. Kita dah biasa jumpa dah kan dalam Quran selalu baca kan. Cuma kita nak kenal je bentuk perkataan dia itu sahaja. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita kefahaman, Allah bantu kita, Allah mudahkan kita untuk faham insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Tak ada homework untuk minggu ini, tapi siapa yang nak buat apa-apa juga latihan, carilah semua daripada isim sampai fi'il madhi semua yang kita dah ambil tu, boleh ambil untuk 2 ataupun 3 ayat dan boleh hantarkan di grup. InsyaAllah. InsyaAllah.
Ustaz, pada umur ni memang kena belajar supaya otak teraktif. Kalau tidak nanti nyanyuk. Ya, betul. Betul. Jadi tak apalah, kita belajar Tak kena pelan-pelan. terus, kena cuba juga. Aduh, Datin. Tak selesai lah Datin. Lagi-lagi berkaitan dengan Quran kan, insya-Allah lah tak nyanyuk insya-Allah. Allahumma ja'al hadha jama'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma.